Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini adalah kelas sains tingkatan 1, itu sistem dan struktur bumi. So kita akan tengok sedikit pengenalannya dulu. Kita pernahkah anda terfikir tentang struktur bumi, apa yang structure dia macam mana? Adakah lapisan bumi apakah lapisan udara di atas bumi? Okey. Bagaimanakah taburan air di bumi? Seperti lautan, sungai, awan dan tasik. Apakah lapisan bumi dan komposisi setiap lapisan itu? Mengapakah bumi sesuai untuk semua kehidupan? Tapi kita tak akan belajar semua sekali lah pada hari ini. Sikit-sikit dulu. Kita bagi faham kan. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen yang utama, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dengan geosfera yang saling berhubung kait. So kita akan tengok satu persatu. Yang pertama sekali ada hidrosfera. Bila cakap pasal hidro ni, kita beritahu bahawa hidro adalah air. Jadi bumi ni dia ada terdiri daripada 4 komponen, 4 komponen yang disebut oleh buku ni, dalam teks ni, kita ada 4 komponen yang utama, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dengan geosfera. So kita akan tengok hidrosfera tersebut dahulu. Hidrosfera adalah zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air yang terperangkap sebagai ais di bawah tanah dan wap air dalam atmosfera. So itu sebenarnya adalah komponen dalam hidrosfera. Okey. Seterusnya, atmosfera. Atmosfera adalah zon udara yang menyeliputi permukaan bumi. Zon-zon udara tu kita kena kenali terlepas ke atmosfera, asap terlepas ke atmosfera, rupanya adalah di zon udara. Okey. Biosfera. Biosfera adalah zon hidupan yang terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan hidupan seni. Bio ni berkaitan dengan kehidupan. Okay. So yang seterusnya adalah zon batu dan tanah di permukaan bumi. Kita panggil dia geosfera. Okay. So ini adalah 4 komponen yang utama yang berada di bumi. So, kita akan tengok sedikit video. Video structure tersebut kita akan tengok. Struktur atmosfera dan komposisi udara. Bumi dikelilingi oleh campuran gas-gas. Ahli sains membahagikan atmosfera kepada beberapa lapisan sepusat yang bergantung kepada suhu dan komposisinya. Lapisan atmosfera yang paling bawah, troposfera, adalah yang paling tebal merentasi khatulistiwa. Lapisan ini lebih kurang 18 km tebal atau lebih kurang 11 batu. Troposfera adalah lapisan yang paling nipis merentasi kutub. Hanya 8 km atau lebih kurang 5 batu. Fenomena yang mempengaruhi cuaca seperti angin, hujan atau ribut berlaku pada lapisan ini. Atmosfera bumi terdiri daripada 78% nitrogen dan 21% oksigen. Gas-gas lain membentuk hanya 1%, tetapi gas-gas ini adalah sangat penting. Sebagai contoh, wap air dan karbon dioksida membenarkan fotosintesis berlaku dalam tumbuh-tumbuhan di atas permukaan bumi. Okey, itu dia. Itu sebenarnya adalah struktur atmosfera. Yang diterangkan tu adalah struktur atmosfera dan komposisi udara. Betul lah tajuk di atas tu. Okey. Struktur atmosfera tadi, so saya akan cuba untuk terangkan semula. Kita akan tengok.
Okey, ini. Struktur atmosfera dan komposisi udara. Bumi dikelilingi oleh campuran gas-gas. Ahli sains membahagikan atmosfera. Itu dia. Struktur atmosfera ni adalah struktur yang berada di udara. So, yang bawah sekali adalah troposfera. Yang bawah sekali, 10 km tebal kita kata jarak dia. Selepas itu ada stratosfera. Lepas tu ada mesosfera. Lepas ada termosfera, ekosfera. Okey, 400 km ketinggiannya. Jadi ini adalah lapisan-lapisan atmosfera. Atmosfera tu lapisan udara tu sampai ke atas tu. Mungkin sampai ke angkasa lepas. So setiap daripada ni ada lapisan-lapisan yang dinamakan ni lah. Troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dengan ekosfera. Okey. Itu yang diterangkan tadi. Okey, tapi diterangkan hanya bahagian lapisan bawah tadi lah. Berserta dengan kandungan udaranya. Komposisi udara. Ini yang diterangkan sebentar tadi lah. Okey, so kita akan tengok lapisan yang paling bawah sekali lah, senang. Okey. Di bumi, lapisan troposfera, lapisan tempat benda hidup bernafas, angin bertiup serta awan, hujan dan salji terbentuk. Ini adalah di lapisan ini. Iaitu lapisan troposfera. Okey, stratosfera pula. Stratosfera 13 hingga 50 km dia punya jauh ketinggiannya. Lapisan ini adalah sesuai untuk penerbangan kapal terbang. Okey. Terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon yang dapat menyerap sinaran ultra ungu. Masa ini ada lapisan ozon yang boleh di stratosfera, ada lapisan ozon yang menyerap sinaran ultra ungu. Masalah penipisan ozon berlaku apabila bahan fluorokarbon yang dihasilkan oleh racun serangga peti sejuk penyambar udara menguraikan molekul-molekul ozon dalam lapisan ini. Disebabkan kawasan sini adalah kawasan lapisan ozon. Di sini, di kawasan sini ya. Di kawasan sini ada lapisan, dia adalah lapisan ozon. Lapisan ozon ni nipis bila ada CFC, klorofluorokarbon, yang ada pada racun serangga peti sejuk penyaman udara akan menipiskan lapisan ozon. Sesuai untuk tempat tu dekat situ dia kata penerbangan, zon penerbangan. Yang ketiga adalah strukturnya ketiga ke atas, 50 hingga 80 km ketinggiannya, iaitu zon mesosfera, pembakaran dan penghancuran meteoroid berlaku kat sini. Apabila meteoroid jatuh ke bumi, dia akan bergeser ataupun pergeserannya akan menyebabkan dia terbakar lah pada kelajuan yang tinggi. Dia ada geseran. So dia akan hancur pada zon tersebut. Zon tersebut dia dah hancur dah. Mesosfera, termosfera. Okey, termosfera 80 hingga 480 km. Juga dikenali sebagai ionosfera kerana lapisan ini mempunyai ion-ion yang dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Aurora itu jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni hasil daripada tinggalkan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi, dan gas atmosfera berlaku kat sini. Aurora berlaku dekat sini lah, termosfera. Dan last sekali adalah ekosfera. Gas-gas ringan seperti helium dan hidrogen 400 km dan ke atas terus ke angkasa lah. Udara bertambah nipis menghala ke angkasa lepas. Satelit komunikasi yang orbit bumi di lapisan ekosfera memulihkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat terima oleh manusia. So kita letak satelit dekat sini. Dekat kawasan ekosfera, dapatlah kita tengok TV. Okey, itu adalah lapisan yang dekat atmosfera. Okey, so kita belajar sampai saat ini dulu. Slow sebab ini subjek yang susah dan sukar untuk sikit kita fahami. Kita pelan-pelan. So sampai sini dulu PDPR kita. Kita akan jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Okey, sekian, terima kasih.